Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farisha dan ini adalah video pertama saya. Okey, sebelum saya cerita panjang, sedikit introduction. Video saya akan berkenaan dengan penjagaan kulit wajah, guideline, apa semualah, sikit-sikit panduan yang saya harap dapat membantu anda semua. Okay, lepas, walaupun anda tengok muka saya tak berapa perfect sangat, ada sikit spot-spot tu, tapi saya still nak share pasal skincare sebab this is the reason. To challenge myself untuk percayakan diri saya, untuk expose kat orang lain, and untuk percaya kepada skin anda, orang kata embrace yourself, embrace your imperfection. Walaupun you punya kulit tak adalah perfect sangat, tapi unless you can be benefit to yourself and benefit to others is good enough. Okay, tak apa, tak ada cerita panjang. Untuk saya punya video pertama, saya akan bercakap berkenaan dengan bertukar-tukar produk kecantikan ataupun skincare. Ini saya tujukan khas untuk golongan-golongan yang macam ni, bertukar-tukar produk dan skincare. Sebab kebanyakan orang yang suka sangat bertukar-tukar produk skincare ni, unless dia ada duit yang memang dia suka try produk ke pasaran. Golongan yang kedua dan ketiga adalah mereka yang ada masalah memilih produk untuk kulit mereka. Diorang bila beli satu produk tu, diorang keep on tukar-tukar sebab diorang belum jumpa lagi produk yang diorang rasa membantu menambah baik kulit diorang. Yang kedua adalah bila diorang pakai produk tu, diorang kebanyakan orang bila pakai satu produk, dia nampak lebih banyak kesan-kesan negatif, macam naik gatal-gatal, merah, jerawat. So, tukar lagi produk. Dan dekat situlah banyak jugalah membazir duit. So, dekat sini saya nak membantu anda lah. Okey, kita selalu dengar kebanyakan orang macam tertanya-tanya, tukar-tukar skincare, campur-campur produk, cuba ni, cuba tu. Okey ke? Tak ada masalah ke kulit? Muka tak jadi macam-macam ke? Tak jadi alergik ke? Okay, generally, secara umumnya sebenarnya tak ada masalah pun untuk you tukar-tukar produk. Sekejap try produk tu, sekejap test produk ni, letak benda tu, letak produk ni. Yang penting, you kena faham sendiri tentang muka you. You tahu keadaan kulit you macam mana. You tahu apa yang kulit you boleh tolerate, apa yang kulit you boleh terima, apa yang kulit you tak boleh terima. Itu yang pertama. Yang kedua, you faham tentang skincare. Apa yang ada dalam skincare tu adalah benda yang akan you letak pada muka you. Kalau you tahu skincare tu berfungsi macam mana, kesan dia macam mana, jadi maksudnya you tahu side effect dia pada muka you. Jadi tak ada masalah untuk you pakai. Yang ketiga, kalau you tak ada alergik macam-macam, itu pun penting juga. Orang yang jenis kulit sensitif, yang senang alergik ni, lagilah kena berhati-hati. Yang keempat adalah melakukan patch test. Saya ada share dalam saya punya Instagram dan Facebook page, farisha.skinschooling. Orang yang apabila kita beli satu-satu produk, kita kena lakukan patch test yang mana dekat tempat yang belakang telinga ke, ataupun kalau dekat muka ni, tempat-tempat yang kita selalu bila pakai tu cepat nampak reaksi dia. So bila kita pakai patch test, bila jadi reaksi yang tak elok, gatal ke, merah ke, menggelupas ke, kita boleh terus detect maksudnya skincare ni tak sesuai. Sebab apa saya kata tak ada masalah pun nak cuba try produk. Okay, kalau you tengok kebanyakannya reviewer kat luar sana, skincare influencer, skin enthusiast, doktor dermatologis ke, yang yang selalu share pasal skincare, yang selalu kena buat reviewer pasal skincare, lagi banyak skincare yang diorang kena cuba letak kat muka diorang. Tapi tengok muka diorang flawless je, perfect je, tak ada apa-apa, okey je, cantik je. Why? Sebab apa macam tu? Sebab mereka ni dah tahu, dah faham pasal kulit. Mereka memang buat benda, mereka memang belajar, mereka memang dah boleh tahu dah. Bila dia pakai ni jadi apa, bila tak pakai jadi apa. Dan bila ada allergic berlaku, silah mereka cuba, diorang pakai juga produk. Bila jadi alergik, mereka dah tahu dah nak ambil tindakan macam mana. Dan yang ketiga, ada juga sebahagian golongan-golongan yang memang berduit. Kalau ada masalah pun, tak apa, boleh pergi jumpa doktor, rawat terus. Jadi tak ada masalah. Jadi untuk golongan anda yang golongan marhin, golongan yang biasa-biasa ni, macam kita lah, yang tak adalah biasa je kan,
tapi nak try and error produk. Itu masalah ni, nak try and error. Nak try tengok produk ni kalau boleh tambah baik kulit aku jadi lebih baik. Okey tak? Untuk golongan yang macam ni perlu lebih berhati-hati dan perlu banyak belajar. Kena belajar dulu pasal skincare, barulah boleh cuba. Okey, sebenarnya saya tengok kebanyakan orang yang macam ni, daripada bercakap dengan kawan-kawan apa semua, orang yang selalu bertukar-tukar skincare ni, yang pertamanya masalah dia adalah bila dia pakai satu-satu skincare, bila anda pakai satu-satu skincare tu, anda tak nampak kesan. Jadi sebenarnya anda kena faham kulit kita ni secara umumnya ambil masa 28 hari ke 30 hari untuk berganti kulit tau. Okey, dalam tempoh 28 hari, 30 hari tu untuk berganti kulit. Sebab tu kalau kita beli satu-satu produk, dalam tempoh sebulan ke atas tu baru kita nampak kesan. Ada orang nampak sikit je. Kalau ada orang yang bertuah, dia nampak banyak sikit lah kesan dekat muka dia. Nampak cantik, nampak menyelah. Jadi kebanyakan yang beli tu dia tak nampak kesan. Tapi itu secara generalnya sebulan lebih macam tu baru nampak kesan. Tapi kalau kita tengok kebanyakan dermatologis ke doktor ke yang share, diorang akan cakap produk akan berkesan dalam tempoh 6 minggu ke atas, 12 minggu ke atas, ada juga 6 bulan, ada juga 12 bulan, ada juga setahun, 2 tahun. Ini bergantung juga kepada kulit kita sendiri, proses kita punya cara hidup, lifestyle kita, apa yang kita makan. Benda tu juga memberi kesan kepada produk, bertindak kepada kulit kita, jumlah air yang kita ambil setiap hari. Benda tu juga memainkan peranan sebenarnya. Sebab tu kita tak boleh harapkan pakai satu produk ni sekejap nampak kesan. Kalau produk yang kita pakai tu sekejap kita kata nampak kesan tu, ada setengah orang mungkin kita boleh cakap produk tu berkesan dan nampak kesan. Tapi boleh juga terjadi produk tu ada lebih sikit chemical berbahaya. Itu anda kena berhati-hati sebab banyak sangat dekat Malaysia ni, lagi-lagi dalam tempoh tahun 2012 ke 2014 macam tu, produk-produk yang kita dapati ada racun yang berbahaya, yang kita nampak kesan dia cepat, tapi kesan impact dia lepas tu pun cepat. Dan saya juga antara mangsa yang pernah lah jadi mangsa kepada produk yang sebegini. Ada hydroquinone dengan tretinoin dalam produk saya. Saya pakai hari-hari ya. Okey, tak apa. Yang ketiga, produk yang kita, orang kata nampak berkesan sangat pun boleh jadi kesan daripada marketing dia. Terwujudnya satu term yang dipanggil placebo effect. Placebo effect ni adalah produk yang kita adalah rasa kepercayaan bila kita guna satu produk tu akan berkesan. Yang ni lah banyaknya terjadi dekat pengguna-pengguna di dunia melalui suntikan-suntikan pemasaran iklan-iklan yang diwujudkan di media sosial. Bila wujudnya iklan-iklan yang menyatakan pakai produk ni nampak cantik. Tambah-tambah bila ada review-review, bila ada maklum balas yang ramai cakap, bila pakai produk ni muka I jadi makin flawless, makin clear. Yes, jadi dengan datangnya benda-benda yang macam tu, elemen-elemen macam tu, kita pakai produk tu, kita pun rasa benda yang sama. So ada orang dia rasa bila dia pakai satu produk tu cepat nampak cantik sebab dia percaya. Sebab tu lah kepercayaan tu sebenarnya penting. Kepercayaan tu dari dalam diri kita. Bila ada kepercayaan tu, tanpa produk pun kita boleh yakin kulit kita sebenarnya cukup kuat untuk pulihkan kulit kita. Produk membantu. Tapi kepercayaan kita tu yang penting lah. Tapi janganlah kepercayaan saja tanpa apa-apa tindakan kan. Tapi yang pentingnya anda kena tahu bila pakai satu-satu produk, anda perlu bagi masa untuk kulit anda beradaptasi. Sama jugalah kalau anda pergi satu tempat baru pun, anda tak boleh terus selesa kat tempat tu. Anda perlukan masa untuk selesa dekat tempat tu, baru anda boleh berkembang dengan baik, anda boleh bersosial dengan baik. Jadi begitu juga dengan kulit kita, dengan barang-barang yang kita letak kat kulit kita, perlukan masa. Yang kedua, ada orang bila dia pakai satu-satu produk tu, dia pakai tiba-tiba naik jerawat. Tiba-tiba blackhead dia keluar dengan meriahnya bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Ataupun tiba-tiba dia pakai produk tu jadi benda-benda yang macam tu. Okey, ada kadang-kadang certain produk, ada produk dalam pasaran, terutamanya produk yang dikhaskan, dirumus untuk rawatan. Produk untuk rawatan dengan produk yang kita pakai harian ni berbeza. Saya akan cerita dalam video-video saya kemudian lah.
produk yang dirumus khas untuk rawatan ni, macam vitamin C, retinol, niacinamide, bahan-bahan macam tu, AHA, BHA, bila kita pakai, dia akan berlakunya purging proses. Purging proses ni adalah proses produk tu bertindak rangsangan dekat kulit kita, yang mana tindakan awal tu dia keluarkan semua dari kulit kita dulu. Dia keluarkan macam-macam dari kulit kita dulu. Kalau macam kulit anda jenis kulit berjerawat, acne tu, dia buat keluar semua PNS punya bakteria daripada kulit kita. Dia buat keluar sel-sel kulit mati dari kulit kita dulu. Dia buat keluar dulu daripada kulit kita, menyebabkan muka kita jadi macam-macam benda lain. Waktu tu dia jadi meriah sikit. Tapi dia berlaku dalam satu tempoh tertentu lah. Ada orang dalam tempoh 6 minggu ke 12 minggu. Ada orang dalam tempoh 3 bulan, ada orang dalam tempoh 6 bulan. Tapi anda kena tahulah bezanya antara purging proses dengan breakout. Jadi kalau berlaku benda-benda macam ni pun logik untuk muka anda tak nampak kesan lagi bila pakai satu-satu produk. Jadi anda perlu bersabar. Jadi kat sini anda perlu faham, pakai satu-satu produk tu jangan terlalu banyak sangat bertukar, sebab nak bagi masa untuk muka anda terima satu produk tu. Yang kedua, produk-produk rawatan memang dia akan keluarkan dulu buruk-buruk daripada muka anda, barulah dia akan pulihkan peringkat by peringkat. Jadi anda kena belajarlah untuk menunggu dulu. Tapi sebabnya nasihat saya, sebab apa saya bagi nasihat ni? Sebab saya tak nak anda sentiasa bertukar-tukar. Kalau anda sentiasa bertukar-tukar, anda akan keep on bertukar, anda tak akan jumpa produk yang serasi. Sebab anda tak bagi masa untuk muka anda serasi dengan produk tu. Itu yang saya nak anda faham. Tapi anda kena tahu, ada juga keadaan yang memerlukan anda tukar produk. Keadaan yang menyebabkan anda perlu bertukar produk adalah apabila berlakunya alergik ataupun sensitif. Ini sangat-sangat penting. Tapi sebenarnya benda ni, macam saya cakap, kena buat patch test. Bila buat patch test mula-mula, bila kita beli je produk, terus test dekat tempat-tempat sensitif, kita nampak benda tu problem, kita terus tak payah pakai dah kat muka kita. Tapi dalam seminggu 2 minggu dah, terus jangan teruskan. Kalau dah sampai menggelupas, merah-merah, gatal tu, kering dah macam tu, jangan pakailah. Maksudnya produk tu memang tak sesuai untuk kulit you, ataupun tiba-tiba tambah jerawat dekat bahagian lain. Selalunya tak ada jerawat dekat situ, tiba-tiba ada jerawat, jangan pakailah. Maksudnya produk tu memang tak sesuai dengan muka you. Okey, yang kedua, you kena tukar produk adalah apabila lifestyle you berubah. Apabila contohnya tiba-tiba you diarahkan untuk bekerja dekat site, dekat tengah-tengah panas tu, you daripada pakai sunscreen 30 SPF, you kena upgrade sunscreen you kepada 50 SPF. Ataupun tiba-tiba you kena pergi bekerja dekat tempat dekat luar negara, tempat sejuk. Okey, you kena upgrade you punya moisturizer agar yang lebih lembap. Sebab bila tempat sejuk, kulit you akan tan lebih kering. Macam tu. Ataupun you tiba-tiba rajin nak semangat exercise, selalu berpeluh apa semua. So untuk orang kulit berminyak, dia punya skincare dia punya cleanser kena upgrade sikit, pastikan bersih. Ataupun you kena tambah macam salicylic acid ke apa semua dalam you punya rutin. Macam tu lah, lebih kurang lah lifestyle tu menyebabkan you kena tambah produk you. Ataupun you kena ubah produk you, bukan tak spesifik kena tukar. You kena tukar produk you bila berlakunya peningkatan usia. Contohnya, you daripada remaja, kulit you jenis berminyak, kulit you jenis normal, you pakai produk biasa, produk simple macam tu, okay, tak ada masalah. Sampai umur 25, you punya kulit dah makin kering sikit, minyak you dah makin kurang. Bila minyak you dah makin kurang, kulit you akan lebih mudah kering. Bila kulit you mudah kering, you kena waktu tu you kena tukar you punya moisturizer, you kena beli moisturizer yang lebih heavy sikit, occlusive dia lebih banyak sikit, humectant dia kena lebih banyak sikit sebab kulit you kering sikit. Okey, bila kita makin tua, skin renewal kita makin lambat tau. Kalau dalam kita umur range 20 something ni, skin renewal kita macam saya cakap tadi, kulit bersalin kulit dalam 28 hari ke 30 hari. Tapi kita makin tua, kulit kita ambil masa 40 hari untuk bersalin kulit. Kita tua lagi, kulit kita ambil masa 60 hari pula untuk bersalin kulit. So makin lambat. So waktu tu skincare kita akan kena upgrade lagi kepada skincare yang lebih
heavy, kena tambah pula bahan-bahan aktif macam pertama tu vitamin C, retinol, asid-asid yang sesuai untuk kulit, untuk melawan anti-aging punya proses tu. Jadi itu juga menyebabkan peningkatan usia juga menyebabkan you kena tukar ataupun upgrade you punya skincare. Yang keempat, you kena upgrade skincare tu, bukan tukar tau yang ni. Tak tukar pun boleh jadi. You kena tukar skincare you adalah apabila you nak upgrade you punya skincare. Contoh daripada you pakai basic, you pakai cleanser, moisturizer dengan sunscreen je, you nak masukkan, you nak start pakai vitamin C. Bila you nak pakai vitamin C, pertamanya you tukar adalah you tambah vitamin C. Yang kedua, bila you dah pakai active ingredient yang macam ni, dia orang potent tau, kuat. Dia mudah iritasi dan dia hypersensitif kepada matahari. Bila dia kena matahari, dia mudah oxidize dan kulit you mudah irritate. So you kena pastikan you punya moisturizer adalah moisturizer yang lebih orang kata lebih grade level moisturizer tu lebih pekat. Hydration dia lebih tinggi supaya boleh balancekan dengan potent ingredient yang you letak kat muka you. Kalau tidak, muka you irritate. So kalau sebelum ni you pakai moisturizer biasa-biasa je, bila you pakai ingredient yang kuat-kuat, moisturizer you pun kena tambah yang lebih hydration sikit, yang lebih banyak occlusive dia, yang lebih banyak humectant dia, macam tu. Okay, so secara overallnya itu saja daripada saya. So kesimpulannya, anda kalau masih bertukar-tukar produk, mencari-cari produk, anda perlu bagi masa untuk muka anda beradaptasi dengan produk, terima produk, faham produk. Yang kedua, anda perlu faham bila pakai produk, ada certain produk yang active ingredient untuk merawat, dia boleh menyebabkan kulit anda melalui purging process. So purging process ni, bila berlakunya purging process ni, memang kulit anda akan jadi tak cantik kejap lah. Lepas tu barulah dia rawat makin cantik, makin lembut. Macam tu cara dia. Nampak tak, dah makin gelap. Video saya pun nak sampai ke penghujung. Okey, untuk next video saya akan bagi anda 4 tip untuk anda pilih produk anda supaya anda tak bertukar-tukar produk. 4 tip macam mana anda nak pilih sebelum anda beli skincare, apa yang anda perlu ambil tahu, ambil berat. Okey, itu saja daripada saya. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye bye.